Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita mulakan majlis dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segenap puja-pujian yang selayaknya bagi Allah. Kita mohon kepada Allah untuk menyampaikan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'in, para sahabat, para tabi'in, para ulama, awliya, syuhada, salihin, dan sekalian mereka yang mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan peluang untuk kita sama-sama duduk dan mendalami agama kita. Itu adalah satu nikmat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghargai nikmat iman dan Islam, kalau kita menghargai nikmat agama yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada manusia, dan Allah kurniakan untuk kita waktu lapang untuk kita mendalami nikmat yang besar itu, maka dia adalah nikmat di atas nikmat. Okey? Dia adalah nikmat di atas nikmat yang wajib kita bersyukur berkenaannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita mohon kepada Allah, Allah kekalkan kita dan teruskan kita di atas jalan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan tujuan sidang kalam seperti apa yang sahabat-sahabat pernah dengar selama ini adalah usaha untuk mematangkan keberagamaan umat Islam. Ya. Mengamalkan agama secara kekanak-kanakan tidak sama dengan mengamalkan agama secara matang. Dan bila kita sebut kematangan itu, ada isu accountability, ada isu taklif, ada isu akal, ada isu usaha, ada isu pertanggungjawaban, ada isu kesungguhan. Berbeza dengan keberagamaan yang berbentuk keanak-anakan. Keberagamaan yang berbentuk keanak-anakan itu tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada keseriusan, tidak ada kesungguhan, kajian. Ya, tidak sama. Ya. Jadi kami usaha untuk tanamkan keberagamaan yang matang itu. Dan kematangan ini bukan berkaitan dengan umur. Ya. Sebab kadang-kadang budak ni kefahaman agama dia lebih matang daripada orang yang dewasa. Kadang-kadang orang yang dewasa itu kefahaman itu lebih remaja daripada remaja. Ya, jadi we are not talking about age. Kita tidak bercakap tentang umur, tetapi berkenaan dengan kedalaman kefahaman, insya-Allah. Kita mohon kepada Allah, Allah kurniakan kita keikhlasan yang menyampaikan, yang mendengar. Tanpa keikhlasan, pertemuan kita ini sia-sia sahaja. Bahkan boleh menjadi punca kita dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ambil waktu sedikit untuk kita betulkan niat kita, kenapa kita berada di sini, untuk apa, untuk capai apa. Okey? Dah buat dah? Ni bahagian paling penting dalam majlis kita. Baik. Tajuk live kita pada malam ini ada pelik sikit. Message kepada Coldplay. Dia orang putih tapi kita beri message dalam bahasa Melayu. Dan itu untuk menarik perhatian sebab sebenarnya Alhamdulillah kami baru saja merakam tadi satu rakaman video ringkas message kepada Coldplay, message to Coldplay yang kami akan rilis dalam masa 2-3 hari nanti. Saya tak pasti Coldplay dah sampai ke Malaysia ataupun tidak. Okay. Dan saya tidak mahu menghukum band tersebut secara pukal, generalize bahawa semua lagu-lagunya adalah berkaitan dengan LGBT. Tetapi kita tahu dan kita sudah melihat video di mana Coldplay ini membawa bendera rainbow, LGBT rainbow dalam sebahagian konsert-konsertnya. Jadi message yang kami sampaikan kepada Coldplay itu akan dirilis dalam 2-3 hari insya-Allah, dan ia sebagai satu message daripada sidang kalam, dan saya yakin ia bukan sahaja daripada sidang kalam, ialah satu message yang disokong sama, yang dipegang sama oleh rata-rata masyarakat di Nusantara ini, dan saya yakin bukan sahaja orang Islam. And I believe that message will resonate with many people, and of course with some other segments of the society. Dia akan reject lah, dia akan reject. Dan saya punya short message berkenaan dengan, ataupun short posting berkenaan dengan Coldplay telah dipadam oleh YouTube, oleh Facebook. Ini pertama kali saya kena suspend. Pertama kali for your shock, sebab saya tulis banyak berkenaan dengan LGBT dan ada yang very direct, tapi tak kena apa-apa. Alhamdulillah, selama ni Allah lindung. Tetapi bila kita sentuh Coldplay saja, habis. Terus posting tersebut hilang dan saya punya account
suspended for 24 hours. Tapi pelik saya tetap boleh share. You check my personal Facebook, ada tak tadi saya share sidang kalam punya ni? Ada kan? Ya, ada. So suspended ni mungkin saya tak boleh post, saya tak boleh komen mungkin, tapi sharing mungkin tak ada masalah. Okey. Ada kan? Okey. Baik, sesi pada malam ni tak berapa panjang. InsyaAllah kita akan terpaksa berhenti pada jam 10 malam nanti. Pada jam 10 ada urusan-urusan yang saya harus selesaikan. Jadi sesi kita ni akan makan masa lebih kurang dalam 1 jam lebih sedikit. Sebagai adat sidang kalam, kita akan mula dengan buletin kan, beberapa buletin yang berlaku pada seminggu 2 minggu ini. Okey, yang pertama sekali saya nak mengajak para sahabat semua, followers dan haters juga, untuk awak tengok satu video ini yang awak boleh jumpa di ZRA Stream. Okey, Zainal Abidin Rashid punya stream. Zainal Rashid Ahmad. Saya keliru bias nama dia, agak unik nama beliau. ZRA Stream, cari Free Flow Ajaran Sesat. Okay? Dia bertajuk Free Flow Ajaran Sesat. Video ni sangat menarik perhatian saya. Pertama sekali kerana individu itu sendiri, ZRA, bagi saya seorang yang luar biasa. In a good sense. Dan video tersebut di mana ZRA berkongsi pengalaman beliau sebagai wartawan pada tahun saya 80-an 90-an sehingga ke tahun 2000, di mana beliau antara orang yang bertanggungjawab, antara wartawan yang bertanggungjawab dalam membongkar beberapa ajaran-ajaran sesat besar di Malaysia ini. Okey. Jadi sebagai wartawan dulu, untuk bongkar ajaran sesat, kadang-kadang mereka kena buat undercover dan kadang-kadang mereka kena buat spying activity, join grup-grup tersebut untuk dapatkan bukti, untuk rakam kenyataan-kenyataan guru-guru ajaran sesat tersebut untuk dibawa kepada pihak berkuasa untuk diambil tindakan. Jadi saudara Zainal Rashid Ahmad ini, kalau salah nama dia betul kan, saya harap betul ya. Beliau antara orang yang menyumbang sebenarnya. Okey, saya boleh agaklah antara ajaran-ajaran sesat yang beliau bongkar, tapi saya tak nak sebut nama. Tapi bagi mereka-mereka yang familiar dengan nama-nama buku yang dia sebut, seperti Tersungkur di Pintu Syurga dan isu nak jadi tentera Mahdi, pada zaman ZRA dia kata sibuk di kalangan pelajar-pelajar universiti sebahagiannya, sibuk nak jadi sebahagian daripada 300 askar Mahdi. 313 askar Mahdi tersebut kira the chosen ones lah, the elite of the elites. Jadi terdapat anak-anak muda daripada universiti yang sedang belajar di universiti, ada yang sampai tinggalkan university education kerana terpengaruh dengan guru-guru yang memperkudakan ataupun mempergunakan teori Imamul Mahdi dan teori akhir zaman untuk apa yang dia nak capai lah, benda-benda keduniaan ni dia nak capai. Tapi kehidupan orang terganggu. This is a serious matter. Banyak kehidupan anak-anak muda terganggu. Ada yang sampai meninggalkan universiti dan sebagainya. It's not small matter. Ada yang sampai tinggalkan keluarga. Sebab bagi mereka peperangan akhir zaman tu sudah hampir. So you have to cut your connections dengan normal daily lives. So kena fokus kepada perjuangan. Dan dengan harapan bila mereka berjuang dengan kesungguhan, mereka dapat masuk tentera elit Imamul Mahdi. Ini skim yang kalau kita dengar geng-geng bisnes pun ada benda macam ni kan. You get the first 300, the first 500. Ini adalah skim keagamaan. Skim keagamaan pun dia use numbers juga. Multi level mungkin ada wallahu alam dia employ some strategies. Dan mereka contohlah dalam proses tu of course guru minta duit kan. Ada yang minta anak perempuan orang untuk menguji kesetiaan, untuk menguji berapa jauh seseorang itu nak berkorban demi perjuangan Imam Mahdi. Dan saya tahulah dia orang biasa akan cakap ni untuk guru saja tak mampu untuk berkorban, apatah lagi nanti bila Imamul Mahdi datang. Dan mereka in constant need of affirmation by their teachers. Kadang-kadang guru akan kata, kamu ni sudah cukup baik tapi kamu masih lagi dalam level 1000. Ada 1000 orang yang sedang compete untuk masuk
300 ataupun 313. So you have to korban lebih, derma lebih, kan, sumbang lebih kepada tok guru tu. So ada je orang-orang berpelajaran, ada orang-orang berpendidikan, ada yang kerja dekat Kementerian Pendidikan yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran seperti ini. So saya sangat mencadangkan awak cari video tu dan tengok daripada awal sampai ke habis. Dan isi utama yang ingin disampaikan oleh ZRA dalam stream tersebut adalah, dia kata semua ajaran sesat sama ada akan cari 3 perkara ini atau kemungkinan dia 2 ataupun ketiga-tiganya sekali mereka nak. Pertama sekali pengaruh dan kuasa, nombor 2 harta, dan nombor 3 perempuan. Okey. Jadi awak kena perhatikan. Awak kena perhatikan untuk guru awak. Awak kena perhatikan awak punya ataupun syekh-syekh awak. Kalau ini 3 perkara yang dia cari, dan of course dia tak akan berterus terang. Dia akan kata, saya buat ni sebab saya nak perempuan, kan? Saya nak ni sebab saya nak duit. Dia tak akanlah cakap macam tu. Tetapi awak kena scrutinize, awak kena check. Sebab tu guru-guru yang jujur, dia open. Dia tidak ada benda simpan-simpan. Dan dia rela dipersoal dan ditanya. Betul? Ustaz dapat duit sumbangan ni pergi mana? Kan? Orang sumbang banyak-banyak ni pergi mana contoh? Ustaz tiba-tiba ada Velfire ni, boleh cerita sikit tak Ustaz macam mana proses? Ustaz saya tahu tak ada bisnes, kan? Murid kena tanya benda-benda macam ni. Tapi biasalah kalau tanya benda ni, kenalah cop tak beradab, kenalah cop kurang ajar, kenalah cop anak murid yang tidak ada akhlak. So akhirnya murid-murid tak nak tanya dan tak nak tahu, dan guru main macam tu je, dia main macam tu je. Dan kalau dengan saya saja awak tidak ada yakin, bagaimana nanti bila Imam Al-Mahdi dia akan main macam ni. Kan, murid yang lembik longlai ilmu dia ataupun dia punya akal tidak berapa cergas, dan saya tak kata orang yang cergas akal ni confirm akan selamat pun. Okey, kita berharap saja ini kita punya precautionary measures. Bila ada ilmu dan ada akal yang cergas, niat yang baik, insya-Allah selamat. Insya-Allah most of the time, sebab syaitan pun tak akan boleh ganggu orang yang ikhlas. Tapi ikhlas saja tak cukup kalau tak ada ilmu. Dan ilmu pun tak cukup kalau tidak berfikir dengan teratur dan betul. Jadi pegangan saya adalah, awak bila ada ikhlas, awak ada cara pemikiran yang betul, awak ada ilmu yang betul, insya-Allah awak akan terlindung. Tapi in the end of the day, everything is in the hands of Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan nak kata you ada ni confirm you takkan termasuk dan terjebak dalam ajaran sesat. Sebab in the end of the day kita adalah manusia. Betul? Cuma orang yang ada 3 benda ni, walaupun dia terjebak dalam ajaran sesat, dia akan cepat keluar. Dia akan cepat sedar. Okey? Dia akan cepat sedar. Jadi 3 perkara ni awak kena check betul-betul. Dan mereka bijak memanipulasikan kata-kata. Okey? Sumbangan itu, sumbangan ini, tak habis-habis minta sumbangan, tak habis-habis bina tak siap-siap. Lepas tu minta duit, kata kami nak bina ni, lepas berapa tahun, orang dah lupa tau. Orang dah lupa, benda pun tak siap, dia pergi buat projek baru. Macam familiar kan? Dia pergi buat projek baru. Bila nak buat projek baru, minta lagi duit. Minta lagi duit. Ataupun kadang dia tak minta secara langsung. Dia akan buat ayat-ayat sedih. Kan? Siapalah yang akan membantu agama Allah, contoh kan? Kami nak membina sebuah tempat. Dia buat cerita sedih, dia buat cerita sayu. Tapi dia tidak bertanggungjawab untuk berterus terang, projek saya yang saya minta pada tahun, contoh 2005, yang saya pernah minta kepada publik dan saya pernah cerita saya akan buat sekian, minta maaf, projek itu gagal, dan duit tersebut saya minta izin kepada masyarakat untuk saya sumbang kepada Baitul Mal, contohlah. Itu at least bertanggungjawab. Ni tak, dah orang bagi duit, dah apa, projek jadi ke tidak, masyarakat kita pula jenis mana cek? Kan, mana cek balik, kejap, ada 3 tahun lepas dia kata nak buat tahfiz, mana tahfiz dia? Dah siap ke belum? Kan, tahu-tahu jadi ada pokok durian kan. Lepas tu bila orang mula bertanya, dia mulalah keluarkan cerita-cerita lain pula kan. Distraction. This is the power of distraction. Jadi murid-murid harus ambil perhatian benda ni. Sebab tu bila belajar agama, akal awak kena kritikal, awak kena cergas. Of course, bukanlah critical 24/7. You critical 24/7, you cannot learn anything. Okay? But you need to be aware, you nak kena cakna, you nak kena observe cara hidup. Ada je orang yang sibuk kata, kita ni, dunia ni, kita patut tinggalkan, kan, bermewah-mewah. Tapi dia yang duduk 5-star hotel. Kan? Dia yang duduk hanya akan berdakwah kepada orang kaya. Ada jenis macam ni.
Saya tak nak sebut pasal welfare lagi kan, dan dia bukan masalah di tanah Melayu sahaja, nak kena faham benda ni. Dia juga berlaku di kalangan penceramah-penceramah westerners. Okey, ini juga berlaku yang mereka sebut supaya kita buang dunia kan. Saya nak berdakwah kepada umat, tapi bila orang miskin jemput tak datang, orang kaya jemput baru datang. Bila buat kat hotel besar-besaran 5 star baru dia datang. Orang miskin datang kat duduk rumah kampung, anak 5, 6 orang, 10 orang, 20 orang, saya bawa, macam-macam alasan yang diberikan. Dakwah ni bukan senang. Kan? Kadang-kadang pendakwah tu ada benda dia nak cari. Sebab tu kena constant checking. Dan murid kena tegur kalau guru terlupa. Dan benda ni akan berlaku kepada semua orang. Saya ulang lagi sekali benda ni. Selagi dia manusia, akan terdetik dalam hati dia dunia. Tapi kalau Allah sayang kepada dia, Allah akan hapuskan detikan tersebut. Dan kalau Allah sayang kepada dia, murid-murid dia akan tegur dia. Sayang kalau murid-murid tak mampu nak tegur, guru tersebut yang patut dikesihani. Bila murid jenis tak boleh tegur, yang kesian siapa? Guru kesian. Sebab kalau dia menyeleweng, tak ada orang boleh selamatkan dia. Sebab murid semua tak mampu untuk memberi nasihat ataupun memberikan teguran. Ustaz, saya perasan Ustaz macam dah lari sikit daripada tujuan asal. Kadang-kadang murid malu nak tegur benda-benda macam tu. Kan? Tapi teguran datang murid tak maksudnya confirm betul lah. Kena bincang. Kan? Kadang guru ada perspektif dia sendiri dan ada perjalanan dia. Jadi 3 perkara ni, kuasa. Dan kuasa dan ta'assub ni ambil perhatian. Satu tanda-tanda awal adalah dia tak suka dibantah. Dia tak suka dikritik, tak suka berdalil berhujah. Itu cara dia melatih kepada mangsa-mangsa dia supaya mematikan akal fikiran. Caranya adalah dengan menghina akal, menghina dalil dan hujah. Bila ada hina akal, hina dalil dan hujah dan meletakkan diri di satu makam yang begitu tinggi, murid-murid tak akan membuang masa mempersoalkan. So dia akan ada full control. Dia buat apa, dia minta apa saja pun sampai ada yang akan sanggup mati. Benda ni benda biasa. Awak kalau kaji cult psychology, awak akan tahu bahawa pengikut-pengikut cult ni, dia orang memang ready to die. Macam mana guru-guru ajaran sesat ni boleh sampai ke tahap itu, mesti melalui proses indoktrinasi yang begitu lama. Dia bukan benda sekejap-sekejap atau kecil-kecil anak. Tak, dia memerlukan waktu yang panjang untuk berlaku proses indoktrinasi. Dan some demonstration of skill and some demonstration of power, baru akan ada ketaatan penuh. Lepas tu jenis yang duit-duit ni tak susah sangat lah nak ambil tahu. Yang perempuan, ini pun lagi satu hal. Okay, ini pun lagi satu hal. Benda ni saya tak ada info yang banyak. Saya dengar-dengar cerita. Info secara detail, strategi, apa yang mereka buat untuk dapatkan perkara-perkara seperti ini, itu saya tak berapa lengkap. Sebab benda ni more private. And people tend not to share these things openly. Kan? So, hati-hati lah. So, tengok video tersebut dan saya yakin banyak yang akan kita boleh belajar daripadanya. Kemudian saya nak komen sikit berkenaan dengan dialog Ustaz Syihabuddin dengan Kak Azhar, orang panggil. Azhar ke Kak Azhar sebab kita tak tahu umur dia berapa. Dan sebahagian orang ni dia suka je kata dia panggil diri dia tok lah. Padahal belum tok lagi kan. Panggil diri dia tok guru lah, tuan guru lah, kak lah, kan, makcik lah, nek lah. Padahal ada yang kita cek umur sangatlah muda dan tahap keilmuan pun tidak begitu tinggi. So kita tak tahulah dia ni kak ke bukan kak, ataupun muda ke dah berapa umur, kita tak pasti. Cuma saya bukan nak komen sangat bab keilmuan sebab it's too clear for everyone to see. Kan? It's too clear for everyone to see. Dialog antara Ustaz Syihabuddin dengan orang seperti Azhar ini, satu jalan ilmu, satu menghormati disiplin ilmu, yang satu menghina, bahkan mempersenda, memperlekeh disiplin keilmuan. Manhaj keilmuan langsung tidak ada. Bila tanya belajar dekat mana pun, kata is personal. Kan? Kalau saya daripada awal saya dah okey, Assalamualaikum. Kan? Awak nak dialog keilmuan, tapi awak tak nak cerita awak punya background pembelajaran. Sebagai seorang doktor, contoh, awak nak bagi nasihat perubatan, tapi orang tanya awak ni doktor ke tidak, awak belajar dekat mana, awak kata it's personal, no one will take it seriously. In any field. You engineer, you nak bagi teguran dalam bidang engineering, bila orang tanya, show me your background dulu, you belajar dekat mana, you jawab it's personal, no one will take you seriously. Tapi saya faham kenapa Ustaz Syihab layan. Sebab apa? We need this kind of examples.
Okay, kita perlu contoh-contoh seperti ini. Dan saya sangat menggalakkan Kak Azhar. Kalau Kak Azhar tak nak berubah juga, saya tak mengatakan Kak Azhar cukuplah diam, tak. Saya kata Kak Azhar lebihkan lagi dialog. Appear more. Kalau tak bertaubatlah. Kalau jenis tak nak dengar nasihat, kalau yakin tahu sedangkan dia tidak tahu, nasihat saya daripada hati saya kata Kak Azhar berhenti, belajar balik. Tapi kalau Kak Azhar tak nak dengar, then do more. Okay? Buat lebih dialog, buat lebih videos supaya masyarakat awam lebih kenal manhaj asam Jawa ni apa. Supaya orang lebih geli-geleman. Supaya dia lebih tidak disukai lah. Sebab itu tidak menggambarkan keilmuan langsung. Kamu nak bercakap tentang sebuah buku yang kamu tak baca. Lepas tu kamu tak malu kata kamu sedang download buku itu. Kan? Where is your shame? Saya wallahi cringe tau. Saya tengok video tu saya cringe tau. Ya Allah. Taklah saya bukan mengkritik personal dia, tetapi sikap keilmuan ini tak boleh. Dia memalukan umat Islam. Okay, it is something that is unacceptable. You tahu tak bidang keilmuan? Kalau you tak tahu, you jangan masuk campur. You sebut nama buku pun salah. Lepas tu you belum baca buku tersebut dan you dah buat rumusan bahawa ini adalah ulama-ulama yang mengikut jalan Wahabi. Wallahi, you have not read the books. Kalau macam tu, Kak Azhar patut mengizinkan sesiapa sahaja melabel Kak Azhar ataupun Azhar dengan apa sahaja label walaupun mereka tak kenal Azhar. Betul tak? Sebab you boleh label buku tersebut, you tengah download ni, nak dialog ni, tengah download. Ni tak pernah berlaku dalam sejarah. Ni tak pernah berlaku dalam sejarah perdebatan online. Saya dengar banyak dan saya tak pernah dengar yang macam ni. It's disgraceful, ya, sangat memalukan dalam bidang akademia. Kalau Kak Azhar ni pergi buat perdebatan dekat universiti ke apa benda ke, dah checkmate awal lah. Bukan orang checkmate you checkmate diri you sendiri. Kan, you telah men-checkmate diri you sendiri. Apa? Siapa kata dia ada master? Dekat mana? Dalam satu live TikTok, Azhar mendakwa dia ada masters. Okey, masters bidang apa? Dia cakap master. Master apa? Master Miyagi Karate Kid. Master apa? Kan? It's personal kan? Everything is personal kan? Kalau personal lah. Kan? Be personal person. Tak payah nak pergi keluar kat TikTok dan at least appreciate your families lah. Dia orang pun mungkin cringe tengok awak kan. Kesiankan keluarga awak juga. Kalau nak ke depan betul-betul, buat kajian betul-betul. Kami bukan kata jangan. Kami kata bismillah, kita rancakkan aktiviti keilmuan, wacana pertukaran pandangan. Tetapi at least be prepared lah. Be prepared before you appear in public. Lepas tu you bawa manhaj, you dakwa you bawa manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Janganlah malu lah. Kami ni yang buka Asam Jawa pun kami malu. Tahu tak? Sebab orang kadang tak keliru. Dia kata, Ustaz Nur ni, Asyairah ni, Aswajar agak ni, sama lah dengan Azhar ni pun represent diorang juga. So ini kalau tak ilmiah, geng Asyairah ni pun tak ilmiah. Jadi bagus untuk kemaslahatan Ahli Sunnah wal Jamaah yang tulen, untuk Kak Azhar teruslah. Teruskan aktiviti ni supaya dia semakin jelas di mata masyarakat awam. Saya yakin mereka yang berfikir secara waras, tengok video tu secara objektif betul-betul, tengok mana satu yang mengikut metodologi dan disiplin keilmuan, dan mana satu yang menghinjak-hinjak dan menghina dan tidak ada adab kepada disiplin ilmu. Okay? Kalau tak nampak juga, kita minta Azhar untuk bantu untuk buat lagi video supaya lebih jelas kepada orang yang masih tidak jelas. We see the same pattern. Ini di kalangan orang awam, mungkin bukan orang awam ada masters kot. Kalangan PhD hadis. Ini lagi saya pelik. Ya Rabbi ya Fatah ya Alim. Hang tulis satu benda, lepas tu ada orang tulis benda yang sama, kamu pergi kritik. Kamu lupa kamu tulis apa. Kalau seorang ilmuwan hadis cakap macam tu, tak apa. Ini sampai 2 orang. Saya cakap, apa? What is happening? Adakah Allah Subhanahu Wa Taala telah sedang membongkar mereka punya pekung? Ni saya bertanya, saya cakap, sampai 2 orang. Kan?
yang menjadi antara rujukan hadis di negara ini, yang mengajar di universiti, duk sibuk mengkritik orang, padahal dia sendiri bercakap perkara yang sama. Saya pelik. Ilmuwan hadis ni antara syarat penting dia punya hafalan kena bagus. Kan? Kalau hafalan tak bagus, susah orang nak kata sebagai ilmuwan hadis. Ni kalau lupa tulisan diri sendiri, ni tahap apa sebenarnya? Tahap lupa, tahap apa ni yang saya nak tanya. So, celikkanlah pandangan mata kita. Kalau nak kata, okey, benda ni ada khilaf di kalangan ulama', memang betul pun. Pengklasifikasian antara mutaqaddimin, mutaakhirin ada perbezaan. Khalaslah. Janganlah kata, oh ini mengelirukan. Habis hang tulis, hang tak kata mengelirukan pula. Kalau jujur kata, apa yang Dr. Rozaimi tulis dulu mengelirukan, begitu juga apa yang saya tulis dulu juga mengelirukan. Maka dengan ini saya bertaubat dan saya tarik balik apa yang saya tulis. Itu gentleman. Dan ini terlupa apa yang di sini tulis, tapi kritik orang cakap apa yang awak sendiri cakap. Ini juga melanggar manhaj keilmuan. Dan inilah orang-orang yang sama juga mempertahankan, mentasih atau mentadaifkan hadis dengan kasyaf, dengan mimpi. Benda-benda kecil seperti ini mereka akan ramai-ramai bangun, bagaikan singa membahang mangsanya. Tetapi bila sampai isu-isu besar, isu-isu berkaitan dengan akidah yang usul, kita tak dengar suara mereka. Kita tak dengar mereka kata benda ni punah ranah. Tapi benda yang ada, benda kecil, bahkan betul sebenarnya, tidak salah pun kenyataan itu, dia sibuk kata benda tu punah ranah. Jadi apa yang punah ranah sebenarnya? Ini harus masyarakat awam yang observe benda ni. You have the obligation, you ada kewajipan untuk fikirkan betul-betul. Kamu nak ikut manhaj apa? Kamu nak ikut pemimpin keilmuan yang macam mana untuk membawa kamu kepada agama ataupun ajaran yang benar. Saya tak tahulah, ke saya yang terlepas pandang, saya yang tak baca. Kita tengok, bila kecoh isu Suhaini kata Allah hanya nama pangkat, geng-geng yang bising pasal isu Dr. Rozaimi ni, ada tak dengar suara diorang? Bila Suhaini kata Allah tu hanya nama pangkat dan Muhammad yang menyandang jawatan dia. Ke saya yang tak terlepas pandang? Geng-geng ni ada tak bising? Ada tak kata benda ni mengelirukan akidah? Tak dengar. Bila Baba Rusli Al-Banjari mengajar dan kata ayah dengan mak adalah anak, Allah dan Muhammad adalah makhluk, kita dengar krik-krik saja. Sedangkan ini kenyataan yang sangat berbahaya dan sangat mengelirukan. Kalau nak sebut pasal mengelirukan, inilah yang mengelirukan. Senyap. Bila Rosdi hantu air, sibuk buat magic, khayalkan masyarakat. Mereka bagaimana? Alhamdulillah ada orang-orang seperti Ustaz Syihabuddin, Piyu Faiz, yang ada kritik. Yang lain mana? Tak penting ke benda ni? Ini benda lebih kecil daripada isu, categorization of hadis yang tak salah pun tu. Kamu duk sibuk dengan serius, tulis panjang berjela-jela, tapi benda ni kamu diam. Bila Syekh Rahimuddin Nawawi kata huwa merujuk kepada Muhammad dalam surah Al-Ikhlas, mana suara mereka? Bahkan ada di kalangan mereka yang siap bertahan lagi benda ni. Bila Muhaizat pertahan mandi safar, walaupun telah difatwakan haram, mereka senyap. Bahkan ada yang bertahan sampai tanya ulama seberang untuk dapat endorsement. Dari Cikgu Norman melucahkan nama Allah. Mana mereka? This is the time you say ini mengelirukan masyarakat. Tak dengar pun, krik-krik je kamu. Bila lepas duk maki hamun Mufti Perlis yang dilantik secara sah oleh Raja Perlis, mereka senyap. Bahkan sedangkan memaki hamun itu ada khilaf ke? Kenapa senyap? Dan memaki hamun seseorang yang dilantik oleh Raja Perlis, oleh raja kamu sendiri. Isu sahih daifkan hadis melalui mimpi dan kasyaf, mereka bertahan. Ni geng-geng ni yang bertahan. Bila Syekh Zainul Asri kata roh boleh berpindah-pindah badan selepas kematian, ni akidah apa ni? Tapi mereka senyap. Ada mereka panggil, oh ini mengelirukan. Bila Ibn Arabi pertahan hampir ke semua umat-umat yang Allah laknat dalam Quran, bahkan menggolongkan mereka sebagai ahli makrifat, golongan ini jugalah yang siap pertahankan Ibn Arabi. So apa yang mereka cari sebenarnya? Kamu di sini adalah untuk memimpin umat ke arah kebenaran, atau kamu sebenarnya nak cari kemenangan? Kamu duk sibuk bergelut. Bila ada perkara yang kita bersepakat, buatlah kerjasama.
Bila ada perkara kezaliman, mungkar yang disepakati kemungkarannya, kita sama-samalah bangkit kritik. Tak, kamu diam. Tapi bila perkara yang menghentam kumpulan yang kamu tidak suka, kamu cepat-cepat bangkit menghentam mereka. Padahal benda tu khilaf, bahkan ada yang betul pun kamu kata salah. Ini adalah satu krisis di kalangan sebahagian agamawan. Okay? Biar saya yang cakap benda ni lah. Sebab orang di sini sendiri tak nak cakap, biar saya sebut, biar saya cakap. Kita kena demand a higher standard from our scholars. Ya. Kita tak boleh biarkan mereka gini. Kita perlukan suara mereka dengan perkara-perkara yang serius, dan kita malas nak lihat mereka bergaduh berkenaan dengan isu-isu yang picisan. Nak bergaduh isu besar tak ada masalah. Kalau benda tu serius, perlu pertahankan. Tapi kalau benda tu picisan, you buat kecoh dalam masyarakat, dia sangat distracting. Sangat distracting. Cukup bulletin kita pada malam ini. Ada apa-apa soalan? So, kalau Azhar ni betul berani, come forward, terangkan awak punya latar belakang keilmuan. Okay? Yang melayakkan awak untuk mewahabikan orang tu, mewahabikan ulama' tu, mewahabikan ulama' ni, mewahabikan kitab tu, kitab ni. Kami nak tahu kamu yang berkredibiliti. Jangan elak, sebab kalau kamu tak ada kredibiliti, judgement kamu juga tidak ada kredibiliti. Okay? Baik. Kita dah sampai muka surat 318. Kubra al-yaqiniyat al-kauniyah. Zuhurud Dajjal. Minggu lepas kita dah berbicara sedikit sebanyak berkenaan dengan perkaitan Dajjal, laknatullah alaih, ataupun tak perlulah, kita tak perlu nak laknat dia kan, dengan Nabi Isa alaihissalam, ya, kalimatullah ataupun ruhun minhu. Saya nak bacakan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan berkata, inni la unzirukumuhu wa ma min nabiyyin illa wa qad anzara qaumahu walakinni sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqaumihi innahu a'war wa inna Allah laysa bi'awar. Bahawa sesungguhnya aku akan memberikan amaran kepada kamu tentang Dajjal, dan tidak ada seorang nabi pun kecuali nabi itu memberikan amaran tentang Dajjal. Maksud dia, Nabi Adam pun ada ceritakan kepada keluarga dia tentang Dajjal. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Musa, semua cerita pasal Dajjal. Dan Rasulullah SAW bersabda, aku akan beritahu kamu tentang satu perkara kerana Dajjal ini yang tidak pernah diberitahu oleh Nabi sebelum aku, iaitu sebelah mata dia buta, awar. Satu lagi hadis diriwayatkan oleh Syaikhan, iaitu muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Dajjal akan keluar dan bersama dengan dia air dan api. فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارٌ. Apa yang manusia lihat sebagai air, hakikatnya adalah api. Jangan lupa, Dajjal ini dikenali sebagai the deceiver. Dia deceive you. Zahirnya tidak seperti batinnya, dan batinnya tidak seperti zahirnya. So Nabi kemungkinan, ya, ini adalah satu bentuk perumpamaan. Maksud dia bukan neraka dan bukan syurga, tetapi air dan api itu sendiri. Ya. Air dan api itu, kalau dia bawa air yang dia bawa itu sebenarnya adalah api yang membakar. Dan apa yang manusia lihat sebagai api adalah air yang sejuk dan sedap. Faman adraka dzalika minkum, siapa yang bertemu dengan fenomena itu, bertemu dengan waktu itu, falyaqa fil ladzi yarahu nara, maka dia sepatutnya okey, oi, pantang sampai minta mic. Nabi kata, apa yang kamu nampak sebagai api itu, so jump into it. So ini yang membuatkan sebagai ulama mensyarahkan bahawa itu bermaksud something yang like hellfire. So dia akan buat satu tempat torture, tempat yang seperti api neraka. Nabi kata nampak api dia, lompat ke dalam dia. Kamu akan jumpa air yang
kamu akan jumpa air yang sedap. Air yang sedap. Hadis nombor 3. Ini hadis panjang sikit lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bercerita berkenaan dengan Dajjal ni, kadang Nabi SAW begitu intens sampaikan sahabat kadang-kadang rasa Dajjal tu ada dekat sebalik pokok. Nabi bercakap tentang Dajjal ni very seriously sampai sahabat-sahabat begitu gerun dan merasakan bahawa seolah Dajjal ni dah sangat hampir dengan kita, bahkan ada dekat sebalik pokok tu je. Okay? Kadang-kadang Rasulullah kurangkan intensitinya. Kadang dia intenskan, kadang dia kurangkan intensiti dia. Kemudian Nabi SAW bersabda, sebenarnya aku lebih takut tentang isu lain berkenaan berbanding Dajjal. Ada perkara lain yang aku lebih bimbang daripada Dajjal. Kalau dia keluar dan aku ada bersama dengan kamu, fa ana hajijuhu dunukum. Aku akan argue dengan dia. Aku yang akan berlawan dengan dia. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah tak tahu Dajjal akan keluar bila. Okey. Wa in yakhruj walastu fikum. Kalau wa in yakhruj walastu fikum. Kalau dia keluar dan aku tidak bersama dengan kamu, maka setiap manusia itu dia akan mempertahankan diri dia sendiri. So that means kita akan kena contend dengan Dajjal secara sendirian, tanpa ada Nabi yang boleh bantu kita. Ini sebelum turunnya Nabi Isa lah. So everyone has to really understand the matter themselves. Wallahu khalifati ala kulli muslim. Ini doa Nabi lah. Nabi kata, ya Allah lah sebaik-baik khalifah untuk setiap orang Islam. Maksudnya Allah sebaik-baik pelindung kepada setiap orang Islam. Innahu syabun qatatun ainuhu tafi'ah. Dia adalah seorang lelaki muda yang rambut dia itu kerinting. Ainuhu tafi'ah, dan salah satu mata dia adalah buta. Ka'anni Nabi SAW menyamakan wajah dia itu dengan seorang lelaki bernama Abdul Uzza bin Qatan. Faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratul kahf. Siapa yang bertemu dengan Dajjal, maka bacalah pembukaan surah tu Al-Kahf, iaitu 10 ayat yang pertama. Dan dia akan keluar di antara Syam dengan Iraq. Antara Syam dengan Syam ni kira macam kita boleh kata Syria lah. Syria dengan Iraq. Fa'atha yaminan wa'atha shimalan ya ibadallah fasbutu. Dia akan buat kejadah dia. Dia akan buat kerosakan dia kanan dan kiri. Maksudnya dia tidak akan diam, dia akan aktif buat kerosakan. Ya ibadallah fathbutu. Nabi SAW pun buat seruan, wahai hamba-hamba Allah, stay strong. Hold on strongly to the faith. Nabi kata, fathbutu. Kekal di atas jalan kebenaran. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, berapa lama Dajjal akan duduk kat muka bumi ni? Nabi kata 40 hari. Yaumun kasanah, satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, dan satu hari seperti seminggu, dan baki-baki harinya adalah seperti hari-hari kamu. This is quite cryptic. Agak tak mudah untuk para ulama mensyarahkan hadis ini. Apa maksud satu hari seperti setahun? Adakah bumi ini akan stand still atau bergerak secara begitu perlahan sehingga satu hari itu memerlukan setahun untuk cover? Ataupun matahari itu sendiri, wallahu alam, I do not know what will happen exactly, kita tak pasti. Tapi satu hari seperti setahun, kemudian dia akan semakin pendek dalam masa 40 hari itu. Dia akan semakin pendek. Dia akan mula sebagai one day like a year, satu hari sebulan, satu hari seminggu, kemudian baki-baki harinya adalah seperti hari-hari kamu. That means 3 hari daripada 40 hari itu, setahun sebulan seminggu. Setahun sebulan seminggu. Kemudian 37 hari
adalah 24 hours. Wallahu a'lam, maybe there's a disruption to to the rotation of the earth. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Atau mungkin dia yang cause it to happen. Remember, dia kan boleh tunjuk ke atas saja, hujan boleh turun. So we do not know. Kita hanya boleh speculate sahaja. So sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, berkenaan dengan satu hari seperti setahun itu, macam mana kita nak kira waktu solat? Kan? Cukupkah kita solatul yaum? Cukupkah kita kira satu hari tu yang seperti setahun tu, kita kira satu hari punya solat? Bayangkan, satu tahun 365 hari, awak hanya perlu solat 5 waktu saja. So macam mana? Adakah begitu? Itu soalan sahabat. Apa jawapan Nabi? Jawapan Nabi, la uqduru lahu qadrahu. Instead, estimate its measures. That means, sahabat dah tahu agak-agak jarak antara subuh dengan asar berapa, asar dengan maghrib, maghrib dengan isyak, isyak dengan subuh. So Nabi ajar kita untuk agak-agak. So pada waktu itu, kita guna agak-agak. Kalau ada jam, better guna jam instead of looking at the sun. Betul? Agak-agak dengan jam lebih baik daripada agak-agak dengan matahari. Time tu kita dah tak boleh guna bayang-bayang matahari lagi dah. Dah tak boleh guna cara kita melihat waktu solat yang biasa. Qulna ya Rasulullah wa ma isra'uhu fil ard. Ya Rasulullah, berapa cepat dia berjalan di atas muka bumi ni? Interesting sahabat tanya soalan macam ni. Kan? Berapa cepat dia jalan? Agak-agak kenapa sahabat tanya soalan ni? Soalan sebelum tu. Which is? Yang sehari setahun. Yes. Betul. Dia berkaitan dengan time and space kan. So benda ni berkait kan. Macam mana kalau waktu berubah macam tu, diorang pun nak tahu berapa cepat Dajjal ni bergerak. Mungkin salah satunya juga macam mana nak mengelak daripada dia. Kan? Bila kita tahu the speed, then we can plan something lah. Tapi Nabi SAW kata, kecepatan dia adalah seperti kecepatan awan yang penuh dengan hujan yang ditiup oleh angin. Kecepatan itu. Kadang-kadang kalau kita tengok ke atas, kita nampak kapal terbang yang terbang begitu tinggi. Pergerakan dia adalah seperti pergerakan awan. Betul tak? Adalah seperti pergerakan awan. Dan dalam hadis lain juga ada cerita bahawa Nabi kata, Dajjal ni dia melompat daripada tanah ke langit. Dia melompat-lompat. Dia melompat-lompat. Dan salah satu lagi hadis Nabi sebut tentang keldai dia kan. Keldai dia punya panjang telinga tu adalah sepanjang berapa? Tak silap saya 40 hasta if I'm not mistaken, boleh check kan tak? Nabil check kan? Panjang the ear of Dajjal's donkey. Just type je. The ear of Dajjal's donkey. Berapa panjang. So bila kita melihat ataupun membayangkannya, dan kenapa Nabi sebut tentang dia punya telinga panjang, kan, it resembles the wings lah. It resembles the wings. Ustaz, tapi bukankah nanti kapal terbang dah tak ada wing lagi dah? Bila orang dah pakai kereta terbang apa semua kan, dah tak perlu lagi lah wing-wing. Kemungkinan teknologi itu akan kekal, atau lagi satu kemungkinan keluarnya dia tu tidak lagi lama dah. That means the current technology ni masih ada dan waktu tu dia telah keluar. Jumpa tak? Tak jumpa? It will have clouds, bro. Tak boleh tahu. The donkey will travel on water as on land. Traveling on land, it will have clouds both in front and behind. Not that one. Bukan yang tu. Tapi tak apalah. Nanti saya jumpa, saya share dengan awak. Apa that the ear of the donkey tu? Dia punya telinga dia tu. Dia punya telinga tu panjang. Maksudnya dia punya tubuh badan tu kan. Saya cenderung mengatakan bahawa it's not really donkey lah. Cuma kalau Nabi kata dengan sahabat dia akan naik satu kenderaan besi yang besar yang terbang di langit, confirm sahabat akan reject lah. Betul tak? So there must be a better language yang sahabat boleh terima, kita pun boleh terima.
So kemungkinan dekat situ adalah bahasa kiasan yang Nabi cuba nak describe kapal terbang lah. Apa dia? Tadi ni pun dia kat terbang. Kan? Siapa cakap tu? Website mana? Private Facebook page dia punya ada orang. Yes. Menarik sebab bila kita tengok Dajjal ni, dia bawa banyak benda-benda yang macam selari dengan zaman kita. Dia macam berkait dengan perkembangan teknologi juga. Dan saya bukan nak kata semua yang Dajjal bawa tu teknologi sahaja. Kemungkinan ada juga yang dipanggil sebagai istidraj ataupun sihir dan sebagainya. Tapi saya cenderung mengatakan dia adalah gabungan semua ni. Ada juga teknologi dan ada juga gabungan perkara-perkara ini. Ini open to speculation. No one can come and say, oh you tak boleh cakap macam ni. Sebab kita nak faham zaman kita. Kita nak faham benda Dajjal nanti dia bawa teknologi ke, dia bawa sihir ke, dia bawa satu benda yang tak boleh dijelaskan langsung dengan akal. Atau boleh diperjelaskan dengan akal. Betul? Nanti kita baca apa yang dia akan buat. Yes. Kita tanya pasal bila sebelum Dajjal ni kan. Kita tanya pasal Quran kan. Tak boleh kita nak menguji satu kitab tu lah. Sama ada ia adalah satu revelation from God kan. Kenapa boleh tak kalau satu orang mempertikaikan pada kita, dia cakap jika Islam tu benar, agama yang dibawa Islam ni benar, mengapa Tuhan tidak datang satu package dengan teknologi, satu benda yang tidak ada pada zaman tu, tapi dia bagi tahu, kemudian maknanya masyarakat setempat tu makin bertambah maju kemajuan dia. Faham tak? Maksudnya datang daripada Tuhan lah benda tu. Tidak perlulah sampai sahabat nak tanya, kena bagi tahu pasal apa kata donkey dia panjang telinga mana kan. Ayat-ayat macam tu, kerana ia pada masa akan datang, pada masa sekarang dia akan mendatang masalah pada kita. Ada orang ambil literal, dia cakap nak kena fikir pasal donkey yang telinga panjang pula. Ada yang cakap tafsir macam ni kan. So macam mana, seolah-olah saya dengar ayat tu, seolah-olah saya memikirkan dia nak try adakah cubaan untuk hide teknologi. Maknanya pada zaman tu hanya untuk zaman tu saja. Maknanya tak boleh lah, dia memang tidak akan diketahui oleh para sahabat pada ketika itu. Adakah Islam ni satu agama yang memang dia Tuhan tu tidak datangkan teknologi lah untuk memajukan satu-satu kaum pada zaman tu? Saya jawab yang statement yang terakhir tu dulu. Sebab kalau kita buka tafsiran berkenaan dengan contoh language, of course yang ajar manusia language adalah Tuhan. Betul? Itu adalah asas tamadun. Tanpa ada bahasa, you tak boleh establish a civilization, you cannot grow a civilization. Itu perkara pertama yang Allah ajar kepada Nabi Adam. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Tanpa ada perkataan yang sesuai, you cannot think properly. Itu the basis of any civilization. Lepas tu, allamal insana bil qalam. Allah mengajar manusia dengan pen. Betul? Sebab tu para ulama menjelaskan sebenarnya the art of using pen to write ni is a wahyu from Allah. Revelation daripada Allah. Allah kata ni wa'allama bil qalam kan. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar dengan pena. Sampai ada yang mengatakan Nabi Idris adalah orang yang pertama yang menulis. Kan, bukan saja dia yang pertama yang menulis, yang menjahit. That means asas-asas tamadun ni sebenarnya datang daripada para nabi. Cumanya kenapa teknologi diorang tak sampai teknologi hari ini? Itu pun disputable kan. Ada yang kata tak, teknologi diorang dulu hebat, sebenarnya cuma dah hilang, dah terkubur, Allah hancurkan. Okey lah, for argument's sake, let's just take it as diorang punya teknologi tidak sehebat kita. Apa suspicion saya? Suspicion saya adalah dulu kita ada pemikir-pemikir besar, ulama-ulama yang luar biasa kebijaksanaan mereka, yang mana ada sebahagian teknologi mereka sengaja tidak release to the public sebab the destructive power is so great. Dia bukan jenis apa saja discovery share dengan orang. Apa saja discovery share dengan orang. Kemungkinan di sana ada discovery, scientific discovery yang kalau dirilis kepada public dia boleh membawa bahaya. We only see the scientific revolution berlaku pada abad ke-18, abad ke-19, abad ke-20, dan we can see immediately destruction. Betul? Sebab tamadun yang membawa scientific revolution tu dia bukan tamadun yang dipandu oleh wahyu. Immediately we saw World War I, World War II. Penggunaan teknologi yang paling hebat pada waktu itu untuk peperangan. Untuk peperangan. Dan mengambil nyawa yang begitu banyak. Kalau kita baca kitab-kitab para ulama berkenaan dengan undang-undang peperangan,
bukan semua jenis alat yang paling destruktif boleh digunakan dalam peperangan. Hanya dengan alasan nak menang apa? Nak menang kita boleh guna apa sahaja. Boleh tak kita bakar orang contoh. Sedangkan Nabi SAW kata yang hanya boleh mengazab dengan api hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Boleh tak kita buat satu teknologi yang kita campak minyak dekat semua dan kita bakar mereka? Boleh. Dalam peperangan. Kalau ada cara lain, lebih baik gunakan cara lain. So it's not so much about apa yang lebih cepat, apa yang lebih efektif, regardless of anything. Kan? Contoh macam peperangan dalam Islam, tak boleh bunuh budak-budak, tak boleh bunuh orang tua. So boleh tak campak nuclear bomb? Boleh campak nuclear bomb is indiscriminate killing. Jadi katalah umat Islam yang discover nuclear bomb. Rasa-rasa ulama akan halalkan tak penggunaan dia? So bukankah itu boleh membawa kepada tersangkutnya perkembangan teknologi? Kan? Tidak digunakan. So orang tak berminat untuk kaji. So mungkin ada ulama akan kata simpan this technology. This is very dangerous. We don't need this now. Kan? Saya yakin kalau Turki contoh yang discover, Osmaniyah yang discover nuclear bomb, nak guna ke tak? Kalau kita guna satu hari kita dah boleh menang. Kan? Kita boleh bom Amerika, kita boleh bom Britain, kita boleh bom Jepun. Kita hantar 3 separate kapal terbang, kita boleh menang the war in one day. Is that allowed? Sebab banyak innocent people akan mati. Binatang, kan, kehancuran bumi. Saya lebih kepada pasti sebenarnya it's not allowed lah. It's not allowed to use it. Hanya untuk deterrence mungkin boleh. Macam sekarang ni Pakistan ada. Maybe diorang tak berniat pun untuk menggunakan just for Cold War, kan. You jangan main-main, kami ada nuklear. Kan? You buat kacau, kami release. Just for that saja, untuk menakutkan. Tapi untuk release that bomb indiscriminately to a country, tak boleh. Sebab kita tak boleh bunuh indiscriminately. Tak boleh. Dalam war setting pun tak boleh. Dalam sebuah setting peperangan. So saya rasalah ada banyak teknologi yang telah disimpan sebab dia membawa mara bahaya yang kemungkinan besar kepada masyarakat. Jadi atas sebab itu tidak sampai kepada tahap yang telah disampai hari ini. Hari ini tak ada, there's no holds barred, kan. Apa sahaja you release, you boleh share publicly. Macam genetic engineering sekarang ni dah buat dekat garage dah. Dan dah ada community dunia yang share diorang punya findings, tukar genetik anjing dia, hamster dia letak supaya jadi glow in the dark, campur-campurkan genetik ikan dengan genetik ni, lepas tu tengok survival rate dia, buat dekat garage masing-masing lah. Open source. So soalan dia, kalau orang tu jenis memang tak ada takwa dan tak ada conscience dan tak ada morality, awak rasa dia tak akan buat dekat anak dia lah? Dia mengandungkan isteri dia tanpa registration, bayi tu keluar, dia buat eksperimen kat bayi tu. Bukankah perkara-perkara seperti ini telah berlaku? Bukankah ada mad scientists around the world? Dan kalau berlaku satu disease ataupun virus, engineered virus yang terkeluar, yang dibuat oleh orang macam ni, destruction level dia berapa besar, saya tanya. Tapi dia orang tak, ada kata bebas. Scientific inquiry kita kena terbuka, kena bebas. Semua orang kena engage in it. Danger ke tak danger is for the progress of society. You don't care about it. Isu kumpulan yang genetic engineering ni, itu argument dia. Dia kata, kalau kita takut-takut, kalau kita asyik nak kata ini tak boleh, itu tak boleh, tamadun kita tidak akan berkembang menjadi lebih maju. Tapi Islam kita ada consideration yang berbeza, yang lain daripada itu. Sebab tu bila kita sebut pasal kita kata pemindahan ginjal, kan, dulu isu fatwa nak pindahkan ginjal, nak buat organ transplant, ini tak berlaku di zaman dulu, tapi zaman kita berlaku. Awal-awalnya ulama kata kalau tanpa sebab tak perlu. Sampai hari ni masih ada yang kata tak boleh. Tapi kelihatannya fatwa sudah swing kepada arah boleh. Awal-awal tu kita dengar tak boleh, lepas tu bila dah ada pressure, tekanan, tiba-tiba jadi boleh. Saya nak kata benda ni bukan benda qat'i, dia memang ada isu khilaf. Tetapi saya nak kata bahawa teknologi ni dia sepatutnya ada limitations.
Masalah hari ini macam tak ada limitation. Silakan. Ustaz, boleh ke kita nak kata daripada apa yang Ustaz concludekan macam tu kan, kesimpulan tu, boleh ke kita nak faham yang sebenarnya Allah biarkan tamadun tu bergerak sendirilah sampai ke tahap pinnacle dia, and then kemusnahan tu berlaku lah, kiamat. Ada Allah plan, ada asas-asas tamadun tu dah diajar kepada manusia kan. Asas-asas tamadun tu, lepas tu diorang bina tamadun tu, lepas tu diorang lupa diri. Gila harta, lepas tu lupa Tuhan, mula lakukan syirik, mula lakukan maksiat. Kalau macam Sodom dan Gomorrah, mula buat homosexual acts dan sebagainya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan tamadun tu. Tengok tamadun Mesir, tamadun Samud, kan, tamadun Median dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan teknologi mereka hebat-hebat. Walaupun tidaklah kita kata lebih hebat daripada hari ini. Ada teknologi mereka yang hari ini orang tak boleh nak discover lagi. Tapi nak kata lebih hebat daripada hari ini pun susah. Sebab hari ini punya teknologi pun luar biasa. Dah masuk ke level genetic engineering. Dulu kita lihat tak pernah ada perbahasan seperti itu. Jadi apa yang dicapai oleh manusia hari ini juga luar biasa. Luar biasa. Yes. Yang pasal pemindahan organ tadi, seperti ginjal, yang ulama yang mengatakan tidak boleh itu, dia ada dalil tak yang dia sandarkan? Ada alasan dia? Dia adalah satu perkara yang bukan milik you. So you tak boleh bagi pada sesiapa. Itu antara hujahan utama lah. Badan kita ni bukan kita punya. Mana tidak ada dalil pada Quran atau hadis? Yang kata tak boleh, tak ada dalil direct. Yang kata boleh pun tak ada dalil direct. Mereka menggunakan dalil-dalil indirect. Menggunakan dalil-dalil indirect. Tapi hari ini kelihatannya yang majoriti dah beralih ke arah bolehlah. Ini perbahasan dia besar. Saya pun bukan pakar dalam bidang ni. Saya tak sanggup lah untuk masuk dan bincang. Cuma you go do your research, tengok macam mana perubahan fatwa itu berlaku, apa perbahasan di kalangan ulama. Saya tak kata salah atau betul. Saya nak ceritakan kepada awak macam mana perkara ini berlaku dengan perubahan teknologi. Silakan. Yang pasal apa? Yang solat tadi tu, perubahan hari tu. Kenapa it's better untuk tengok jam berbanding tengok matahari? Sebab saya fikir kalau macam satu hari menjadi satu tahun tu, dia macam siang dan malam tu ada lagi tapi lagi cepat lah. Saya fikir macam tu. Tak, dia jadi makin panjang. Satu hari tu, instead of 24 hours, it becomes 24 hours times 365. Jadi nak berubah jadi malam tu memerlukan setahun untuk berubah. Jadi tak boleh nak guna matahari. Kita better guna detikan jam lah. Better detikan jam yang berbentuk mechanical instead of digital. Kan? Silakan. Tapi sekarang macam contoh dekat di Alaska ke, yang di mana 6 months tu pagi. 6 months to 6 months, diorang mesti lagi, diorang tak gunakan matahari untuk, betul lah. so diorang guna detikan jam juga kan. Diorang guna, dia ada macam-macam cara. Antaranya adalah diorang ikut kawasan yang paling dekat yang ada waktu macam biasa. Ada yang ikut waktu Mekah. Contoh dekat Iceland, dekat Greenland contoh, diorang dan kawasan tertentu, saya tak ingat exactly apa nama tempat tu. Paginya 6 bulan, malam dia 6 bulan. Ada yang ikut waktu Mekah. So diorang solat Maghrib masih terang lagi. Diorang solat Isyak mungkin masih terang lagi. Atau solat Zuhur dalam keadaan gelap. So the sun in their position is irrelevant. Dia ikut waktu Mekah. Yes. Ustaz, cakap pasal waktu solat ni kan, boleh tak kalau contoh satu negara tu waktu dia berpuasa ialah dalam tempoh selama 20 jam lah kan, kata 20 jam memang agak sukar untuk orang berpuasa kan. Jadi boleh tak negara ni menggunakan waktu Mekah sebagai panduan untuk waktu? Benda ni saya pernah tengok satu dokumentari ni. Ada juga orang-orang di North Pole yang komplain. Yang komplain sebab dia kata fatwa tak jelas lagi benda ni. Ulama-ulama kita masih belum lagi memberikan panduan yang jelas, khususnya berkenaan dengan puasa. Puasa nak ikut waktu yang macam mana.
Itu hasil daripada apa yang mereka beritahu lah. Sama ada ulama kita dah tulis fatwa dengan jelas atau tidak, saya tak berapa nak pasti. Tapi yang bercakap tu adalah antara ketua-ketua agama dia orang. Ketua umat Islam di kawasan North Pole itu, dia kata we don't get a clear response from Al-Azhar. Kita tak dapat jawapan yang jelas. Dia dah hantar surat dah, hantar email dah. Al-Azhar respon dengan respon yang bagi dia tidak jelas. Mengapa mereka tidak berijtihad sendiri? Saya tak pasti, mungkin mereka tidak ada kemampuan berijtihad. Mungkin tak sampai level untuk berijtihad. So dia orang kena rujuk kepada ulama-ulama di tempat lain. Sekarang ni saya tak pasti. Dokumentari itu mungkin 2-3 years ago. Sekarang ni wallahu alam. Saya boleh bantu mereka berijtihad kalau mereka mahu. Ijtihad ada 2 makna. Ijtihad yang mana satu? Okay, tak apa. Tapi kan Ustaz, kalau dia orang dah tentukan waktu-waktu untuk solat, dia orang dah tentukan waktu-waktu untuk solat, maknanya dia orang boleh tentukan waktu untuk dia orang start berpuasa dan berbuka puasa macam tu. Alah, tapi nak seragamkan tu macam mana? Nak mula pukul apa? Nak ikut waktu isyak? Contoh. Sebuah komuniti perlu ada keseragaman. Betul? Nak sahur pukul apa? So nak kena buat satu penetapan yang semua orang ikut. Kata sahur pukul 10 pagi. Lepas tu mula berpuasa, buka puasa, masih terang lagi. Benda ni diorang belum capai lagi. They have not reached a clear conclusion on this matter. Itu sejauh yang saya tengok dokumentari tersebut lah. Sekarang ni wallahu alam mungkin dah ada perubahan. Ya, memang kita fikir kalau solat mereka boleh tentukan dengan macam tu, kenapa puasa tidak boleh ditentukan begitu? So nak tentu mengikut berapa jam puasa. Nak ikut negara paling dekat ataupun nak ikut waktu Mekah. So sudah tentu akan ada perbezaan pandangan. Ada yang mungkin kata kita ikut Mekah. Yang lagi satu kata tak apa, kita ikut negara yang paling dekat. So sekarang ni tak sepakat lah. To be frank with you, current situation saya tak pasti. Cuma apa yang disebut oleh ketua agama dekat sana tu, dia kata dia tak dapat panduan jelas. Dan diorang pun maybe tak berani untuk give a clear verdict untuk sepakatkan. Dan umat Islam kat sana pun belum ramai lagi, tapi dah mula berkembang. Among orang-orang asli di kawasan tu pun dah mula masuk Islam. Orang putih di sana pun dah masuk Islam, kan? Dan orang-orang kita kata peribumi dekat sana pun dah masuk Islam, tapi belum besar lagi. Dan mungkin mereka belum ada ulama yang betul-betul bertaraf mujtahid lah, ataupun kaunsil ulama yang bertaraf mujtahid. Ya Allah. Di sana kahwin, lepas tu anak jadi kau ulama lah. Itu poin dia kan. Jangan buat kau sudah. Saya keluarkan fatwa tu. Ya. Saya dulu ada terbaca, bukan terbaca dan terdengar orang kata Dajjal ni dia just some kind of macam teknologi saja bila dia baca ayat hadis tu. So macam mana kita nak react dengan statement yang macam tu? Macam hadis tadi Nabi kata jelas dia seorang dia manusia. Dia manusia. Dalam hadis lain Nabi kata dia Yahudi, dia berbangsa Yahudi. Maksud dia adalah a person, dia a person. Cuma bila kita kata dia a person, bukan kita menafikan dia juga membawa bersama dia teknologi yang dajjalik. Sistem hidup yang dajjalik. So salah kalau kita kata Dajjal ni hanya sistem. Atau Dajjal ni hanya seorang manusia dan dia tidak bawa sistem Dajjal. Ada. Kalau kita baca hadis-hadis ni, tengok dia nak bawa kerusakan. Dengan cara apa? Sudah tentu dia menyebarkan dakwah dia, kesesatan-kesesatan dia. Dan dia begitu berkuasa. Don't tell me dia tak nak take over the economic system, the political system of the world. Kan? Dia pun ada kenderaan yang dia guna. Dan ada deception yang dia buat. Api dia adalah air, air dia adalah api. So ada manusia, the person of Dajjal, dan ada the system of Dajjal itself. Dua-dua ada. Okay? Dua-dua ada. Okey, kemudian Dajjal akan datang kepada satu kaum, satu community ataupun satu negara atau satu nation, dan dia akan seru, join me, believe in me,
I'm your God. Or maybe dia akan kata, I'm Jesus Christ. Kan? I'm the son of God. Atau mungkin dia akan kata, ana al-haqiqah al-Muhammadiyah, kan? Akulah suratullah, kan? Maka negara itu akan beriman kepada dia dan akan terima dia punya dakwah, dan dia akan perintahkan langit akan menurunkan hujan dan bumi akan subuh. That means siapa yang sokong dia akan mendapat laba dunia lah. Akan mendapat laba dunia. Kemudian dia akan panggil seorang lelaki yang begitu sihat, begitu muda, dan dia akan belah lelaki itu kepada dua dengan pedang, dengan pisau, dengan pedang. Sehingga dia dipisahkan, dua badan yang dah dibelah tu dipisahkan sejauh satu panahan. Jauh lah dipisahkan, begitu jauh. Maksud dia bukan magic trick. Kemudian dia akan panggil, lelaki itu akan bercantum kembali, dan dia akan tersenyum dan sambil ketawa. Tersenyum dan sambil ketawa. Fabainama huwa kadzalik. Apa ini? Adakah ini satu pencapaian teknologi berbentuk pada level nano mungkin? Boleh cantum-cantumkan badan yang terpisah, kan? Atau ini adalah satu kuasa istidraj yang Allah bagi? Atau ini hanyalah satu pukauan? There's so many possibilities. Sebab dia dajjal, dia deceiver. So teknik dia mesti teknik deception. Teknik deception. Adakah betul benar-benar dia menghidupkan yang mati secara literal? Atau dia akan buat sesuatu yang seolah-olah dia menghidupkan orang yang mati? So di sini ada dua pandangan. Awak pilih yang mana? Nak pastikan pun tak boleh, kecuali kita hidup di zaman Dajjal. Okay? Cuma teori saya, ini spekulasi lah. Jangan kata dengan saya, tak boleh spekulate benda. Ini bukan masalah Allah lah. Kan? Ini ada hadis dia. Dan kita boleh fikirkan. Kalau Dajjal ini menggunakan cara deception, penipuan, dia menghidupkan yang mati, atau hakikatnya seolah-olah menghidupkan yang mati. Kalau kita tengok teknologi Elon Musk, yang dia nak buat neuro, apa dia panggil tu? Neuralink supaya menghubungkan otak kita dengan internet. Betul? Menghubungkan otak kita dengan komputer secara langsung. Dan you boleh download, you boleh upload memory. Imagine kalau sistem tu dah boleh baca algoritma otak. That means bila memory kita stored, dah ada sistem yang boleh baca the electrical signals. Dan dia boleh interpret. Dan dia boleh recreate that memory. Apa you nampak, apa you bau, the colours that you see, the experiences, the sense of touch. Maybe that system dah boleh interpret the electrical signals. Imagine that. Imagine dia orang boleh download awak punya kita kata experience of life. Since you small sampai you besar, dah ada data tu yang dia boleh copy dan maybe boleh upload dalam otak another person. And imagine kalau you di-clone jadi dua. Exactly your genetics, your body cloned. Lepas tu, you punya memory tersebut ataupun you punya personality itu uploaded and downloaded into that body. So it will appear as if this is the same person. Semalam dia mati, tapi hari ni dia dah guna dia punya clone body. Mungkin badan dia yang satu tu accident, so dia transfer dia punya whatever data in the brain, so it appears as if the same person. Padahal di situ akan timbul isu roh, kan. Ini spekulasi, saya tak kata ini akan berlaku. Saya kata maybe this is a possibility for us to explain. Kadang orang kita ni dia tak nak berspekulasi dalam bab agama, betul. Tapi dalam bab apa yang kita kena hati-hati when it comes to things about Allah, kan? When things about ghaibiyat. Ghaibiyat ni isu betul-betul ghaib yang tentang hakikat malaikat itu apa, hakikat jin itu apa, kan, hakikat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala.
Tapi ini isu Dajjal sebab kemungkinan kita akan hadapi. Takkan kita tak nak faham. Takkan kita tak nak mendalami. Banyak hadis Nabi tentang Dajjal. Nabi sifatkan Dajjal, apa yang Dajjal akan buat. So what do we take from there? Lepas tu kita tengok teknologi yang luar biasa hari ini dengan artificial intelligence-nya. In the next 100 years kita tak tahu what will happen. In the next 20 years saja kita tak tahu what will happen to AI. Hari ni je dah nampak macam dia dah boleh copy kita. Nampak macam nampak macam. Orang yang jahil akan nampak macam betul. Imagine next 10-20 years. What is AI capable of? Oh my goodness. Okay. Silakan. Kalau tak ada, saya tutup dengan lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala akan bangkitkan Nabi Isa Al-Masih bin Maryam. Dia akan turun dekat Menara Putih di Masjid Umawi, Syarqai Dimashq, dan dia akan pakai dua kain yang hampir kekuningan, wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakain, dua tangan dia akan berada di sayap dua malaikat. How do you imagine that? It will be a very majestic scene. Okay. Sebab Dajjal amazing. Of course, lawan dia pun amazing kan. Hakikatnya Nabi Isa itu iza ta'ta'a ra'sahu qata. Apabila Nabi Isa gerakkan kepala dia, you akan nampak drops of water. Pelik kan kenapa Nabi describe until that level. You akan nampak air, titisan air jatuh. Dan bila dia angkat kepala dia pun you will see some drops of water. So why Rasulullah describe wetness in his hair? Why? Ada yang kata seolah-olah rambut dia basah. Seolah-olah tu maksudnya apa? Sebab kalau tengok asal perkataan Al-Masih, the anointed one, maksud dia yang diminyakkan kepala dia. Ini dalam tradisi Bani Israel, orang soleh ni akan diminyakkan kepala dia. So dia akan letak olive oil. So orang yang rambut dia letak olive oil nampak macam basah. So dia boleh jadi seolah-olah ataupun betul-betul rambut dia basah. Why Rasulullah describe that of many things? Wallahu a'lam. Ini adalah satu misteri. Kemudian Kemudian of course Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Hadis dekat dalam kitab ni Syekh Said meringkaskan. Kemudian hadis yang terakhir sebelum saya tutup, ada orang pernah timbulkan isu adakah Ibn Sayyad di zaman Nabi SAW itu adalah Dajjal. Sebab Ibn Sayyad ni ada kemampuan yang pelik sikit, luar biasa. Dia boleh baca apa dalam minda Rasulullah SAW sehingga ada yang menganggap dia ni adalah Dajjal. Okay. So Abi Sa'id Al-Khudri berkata, Ibn Sayyad berkata kepada aku, dia ni adalah orang Yahudi yang memang asal Yahudi. Dia mengamalkan kahanah. Kahanah ni apa? Dia mengamalkan perbomohan. So you see dia boleh baca minda Nabi SAW. Dia boleh baca apa Nabi sembunyikan dalam minda. Tapi dia akan dapat half saja. Dan Nabi pernah sembunyikan something in his mind. Nabi cabar dia. Come, prove to me. Dia kata ad-dukh. Padahal Nabi sembunyikan ad-dukhan. Dan satu ayat dalam surah Ad-Dukhan, so dia hanya boleh sebut ad-dukh, aku nampak asap. Surah Dukhan tu surah asap, betul? So dia kata aku nampak asap. So tersebar dekat Madinah bahawa mungkin dia ni Dajjal. So Ibn Sayyad ni komplain lah. Dia masuk Islam lepas tu. Dia kata, apalah masalah aku dengan sahabat-sahabat Muhammad ni, dia kata. What's wrong with them? Seolah-olah dia kata gitu. Bukankah Nabi Muhammad dah kata bahawa dia ni Yahudi? Dan aku dah masuk Islam. Aku dah masuk Islam. Dan bukankah Muhammad pernah kata bahawa dia tidak akan ada anak? Dan aku dah ada anak. Dan dia pernah kata bahawa Allah telah haramkan Dajjal untuk masuk Mekah. Dan aku dah tunaikan haji. So, benda ni dah establish lah bahawa Ibn Sayyad tu bukan Dajjal. Tapi sebahagian para sahabat, tak tahulah, mungkin wallahu a'lam, kita tak tahu what led them to continue that suspicion towards Ibn Sayyad. Kan? Cuma kalau awak baca ada orang yang mendakwa Ibn Sayyad tu Dajjal, kita dah boleh cancel out lah. Sebab dia punya ciri-ciri tu tidak kena langsung
dengan ciri-ciri Dajjal. Wallahu alam. Ada soalan terakhir sebelum kita tutup? Yap. Saya tu bukan jadi sahabat lah. Ni sahabat lah. Sahabat lah. Lakian Nabi. Dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh dia beriman lah maknanya. Dia meninggal dalam beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya rasa cukup untuk malam ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.